Quote ni, take care of our children. Kita orang nak buat macam orang beli, buka-buka, dia nampak benda tu dulu. Sit down. I have something to say to you. Terapis ni EP kedua, Listening Red Chair. Kita orang ni sebenarnya dah since 2016. Jadi EP ni dikeluarkan tahun 2018. Tahun kedua, ketiga lah basically. Tahun ketiga. Jadi EP Terapis ni kesinambungan selepas kita orang punya first EP Guide Us Into Believing tahun 2017. Masa tu kita orang masih alternative rock, di genre apa orang kata, genre dominan dia alternative rock lah. Selepas tu EP Terapis kita orang, akulah mostly, sebab songwriter dalam EP ni sepenuhnya aku. Jadi cuba berjinak-jinak dengan bunyi yang lebih berat. Masa ni aku baru dapat pedal fast. Aku beli pedal fast. Pedal fast ni sebenarnya pedal untuk bass. Pedal murah je. Tapi aku beli and then aku explore lah, main-main dengan bunyi tu. End up macam berkenan, suka. So naturally daripada bunyi berat tu datanglah rasa macam okay, nak buat lagu lebih yang berat sikit. So benda tu macam semula jadi lah. Lepas tu kau punya penulisan lagu pun jadi lebih fokus tempo yang berat lah, lambat. Macam kalau sajalah nak compare masa first EP kita orang ada lagu-lagu macam lagu Big Boy yang fast pace sikit lah kan. Yang macam orang dengar mungkin orang boleh salah anggap kita orang macam punk rock sikit ke apa kan. Anyway, so bila buat Terapis ni, so EP ni ada berapa lagu aku dah lupa lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lagu. Konsep dia bermula, lagu first yang ditulis untuk album ni is Terapis lah. So Terapis tu kita orang dah main beberapa kali dekat gig sebelum keluar EP ni. Jadi macam orang kata apa, test water kan. Lepas tu sambutan crowd pun macam suka lah bunyi macam lebih berat daripada yang sebelum ni. At the same time aku into this documentary. Ada satu documentary ni. Dokumentari ni, excerpt dia tu aku guna untuk intro EP ni. Yang budak cakap tu yang tu aku ambil dari YouTube sebab tu dokumentari lama, tahun 92 rasanya. Tahun 92. Tajuk dokumentari tu Child of Rape. Kisah dia ialah dia tu, budak tu, dia macam mangsa sexual abuse lah basically, dengan parents dia yang sebenar. Parents sebenar dia sexually abuse dia masa dia kecil yang betul-betul kecil. So bila dia orang kata apa, diselamatkan lah dan bagi kat foster parents dia. Bila dia membesar, dalam dokumentari tu umur dia 6, 7, 8 tahun macam tu, dia ada satu sakit mental jugalah kan. Dia suka buat macam tindakan ganas dekat adik-beradik dia pula. Dia ada adik seorang, dia masa tu umur 8-ish. So adik dia umur 5 ke 6 macam tu. Dia macam cederakan dia, cuba buat apa yang parents lama dia buat kat dia. So macam aku mula-mula tengok dokumentari tu, aku rasa macam gila, tak betul kan. Macam bukan salah budak tu, tapi keadaan tu macam kau tak boleh brain tau, macam mana boleh jadi macam tu. So dia effect lah, aku macam mentally scarred jugalah tengok benda tu. Aku macam gila. So itulah sebenarnya inspirasi the whole album. Masa tu macam aku cakap tadi, lagu Terapis tu dah ada sebenarnya, tapi lirik dia belum betul-betul form dalam tema ni. Lirik masa tu macam aku main tulis je. Ada pasal benda lain lah, dia tak berapa berkait dengan benda ni. So daripada inspirasi Child of Rage tu, aku tulis lagu kedua, ataupun technically lah lagu pertama untuk EP ni lah, dalam spirit nak buat konsep berkenaan child abuse bla 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 semua ni. Tajuk Patience. So Patience tu lagu kedua dalam EP ni. Tema dia aku pusing-pusing kat situ lah. Pusing-pusing bahagian child abuse, bahagian mental health adalah sikit kan. Macam Patience ni, macam tadi intro ialah bagi aku set up untuk the EP lah. Sebab memang nak buat konsep style lah. Ada tema yang
kukuh. Sebab masa tu dah ada dia punya template, okay nak cakap pasal apa semua tu. So masa tulis lagu tu dia macam surprisingly easier. Macam first EP banyak idea keluar kau campak, jadi macam ada yang macam lari tajuk, ada yang macam tak match. So benda yang nak dibuang lah dalam EP ni. EP yang ni kira nak buat satu package yang lengkap. Orang dengar orang faham, oh teratur, yes, teratur. Yalah, dulu suka dengar konsep-konsep album kan, macam Dream Theater punya album kan, dia ada penceritaan. Untuk artwork kali ni kita orang dapatkan bantuan kawan lama kita orang lah. Nama dia Faizan Zakaria. Dia ni kawan lama kita orang masa belajar dulu. So dia sebenarnya dia freelance macam buat art mostly untuk game, mobile games and stuff lah. Jadi dia buat animation dan semua tu. Masa kita orang present idea tu kat dia, konsep art asal dia macam kita orang cakap lah, macam okay, EP ni dia sentuh subjek yang berat, tapi art tu macam tak maulah art yang macam typical lah kot. Macam typical kalau topik berat, dia punya art direction dia mungkin benda-benda betul, real stuff lah. Macam ini kartun, selalunya orang ambil gambar kan, macam ambil gambar ada watak kan, ada pelakon apa semua tu. So bagi dia suruh dia lukis, basically cakap dia macam boleh tak buat kartun lah, buat kartun base ke, tapi dia masih dark lah. Sebenarnya macam dia mula-mula keluarkan yang belakang ni. So ni dia punya artwork first yang dia keluarkan. Dia cakap macam ni okey tak, konsep macam ni. Mula-mula keluar tu kita orang macam dah okey sangat lah. dah okey sangat. And then after that dia expand lah everything. Macam dia inlay and also dia punya cover ni. Dekat inlay pun memang fully dia punya ni lah, konsep lah. Macam notes yang terkoyak-terkoyak, yang bersepah, and kita letak lirik kat atas tu. Dan ni is artwork masa tu. Macam dia lukis kita orang dalam artwork tu, macam witness a case happening lah, macam tu. So kita orang macam pencerita balik keadaan tu. Artwork dia simple je, dia tak ada subliminal message, tak ada. Yang ni memang simple, straightforward lah bagi aku. Kita minta dia buat macam ni, so dia hasilkan lah. Cuma macam quote belakang ni lah, asalnya kita orang nak buat macam quote ni, take care of our children. Kita orang nak buat macam orang beli, buka-buka, dia nampak benda tu dulu, take care of our children. Sebab itu basically entire message lah yang nak cakap. Budak-budak kecil ni kita punya asset masa depan negara kita apa semua kan. So kita kena jagalah, especially kalau orang yang berkeluarga, dia faham lah benda tu kot. Tapi ada tukar sikit. Last tu aku letak nama-nama budak-budak yang antara kes yang paling besar dekat Malaysia lah. Aku letak kat sini supaya macam it's a way of tribute, dan juga bagi orang ingat balik lah, macam never forget lah, macam tu. So kat depan ni ada 4 nama. Semua orang tahulah kot kes yang ni tahun 2002 ke apa. Nurin Jazlin, lepas tu ada Ang Meng Hong, Nur Syuhada Burak, Nurul Huda Abdul Ghani. So 4 kes ni lebih kurang dia orang hilang. Dia orang masih kecil, masih umur belum balik lagi lah basically. Hilang, lepas tu jumpa balik dalam keadaan yang menyedihkan lah. Jadi EP ni sebenarnya bila dah habis tulis tu, kita orang duduk balik dan fikir macam berat ke dia lari sikit daripada yang first EP tu. Ada juga konsep, tapi konsep dia macam loose lah. Ni macam a bit stronger, dia bawa cerita yang berat. So kita orang punya performance pun kita orang ubah, dia jadi macam, kalau pada fasa ni performance kita orang jadi macam lebih gelap. Kita orang main dengan lampu-lampu yang macam merah lah, lampu merah, lampu hitam. Pemakaian baju pun jadi macam black, dan macam baju masa ni kita orang more tu macam baju kurta, baju Melayu. Dia ada nak dapatkan feel macam dia berlaku di kalangan kita, benda-benda macam ni kan. So orang-orang kita tu kita lah. Macam aku pakai baju Melayu sebab kat sini lah orang pakai baju Melayu kan. Macam kalau aku pakai coat dia jadi mungkin berlaku kat US kan. Orang macam fikir kes ni berlaku kat US je, sini tak ada. Tapi tak lah. Yang bestnya terapis tu dia wordplay sebenarnya. Dia nak cakap dia rapist, tapi kebetulan terapis tu ialah salah satu topik juga dalam cerita ni. Bila kau pernah kena child abuse, kau akan disarankan jumpa terapi. Dia macam two meaning lah, tapi motif sebenar dia nak cakap dia rapist tu lah, orang yang buat benda tu lah. Recording memang fully DIY kita orang je buat, sama macam first EP. Semua dibuat di rumah aku. Drum memang drum, tak ada drum betul lah. Semua benda dibuat di tempat di rumah aku sendiri. Macam first EP dulu
aku masih duduk di KL. So rekod di KL, di rumah aku kat Taman Melati tu. And then masa tulis lagu ni aku dah pindah ke Perak. Aku dah dapat kerja di Perak. Masa tulis lagu ni macam dah ada semangat Perak tu lah. Aku tak tahu. Tapi pendapat aku, Perak ni dia lebih chill out, aku rasa lah. Dia macam KL kalau aku bandingkan cara aku tulis lagu lah. Masa dekat KL dan masa dekat Perak. Ini banyak ditulis masa kat Perak. Dia punya tempo macam slow sikit. Macam dia jadi, bukanlah nak kata relax, tapi dia ada satu tempo tu yang kau macam groove sikit. Macam KL dia macam fast. Mungkin terpengaruh dengan keadaan aku. Macam KL, masa aku duduk KL, kau pun duduk KL, kau faham lah kan. Bangun pagi macam nak pergi office cepat lah, apalah, naik public transport ke naik kereta, jam. Aku rasa benda tu dia effect sikit lah kot songwriting proses. Walaupun kau tak sedar, tapi dia buat lagu tu, tiba-tiba keluar lagu macam lah, dia macam ada lengguk dia lah, apalah macam tu lah. Kira masa kau lebih macam tak rushing lah nak buat macam tu. Betul, tak rushing. And kalau kau perasan, kalau kau pergi dekat Perak, Ipoh lah ataupun Sitiawan lah, dulu lah tempat-tempat ada masa yang aktif gig ni, dia punya culture pun macam tu juga, macam relax sikit. Macam kalau kita orang main dekat gig Perak dengan gig KL ada beza. Perak macam tenang, relax sangat lah. Macam okay, nak lepas ni, okay, tak apa, relax dulu. Dah nak start ke? Tak apa, relax dulu. So EP ni start tulis 2017 lah. 2017, pertengahan 2017 kita orang keluar first EP. Immediately lepas keluar tu dah tulis lagu Terapis tu sebenarnya. Technically start dari situ lah. Tahun jugalah. Release Mei 2018 rasanya. Tahun lepas kita orang keluarkan satu single, and then this year rasanya tak ada apa-apa kot. And then selepas ni insyaAllah. Any idea untuk next material? Rahsia share. Nanti bila masa yang sesuai tu insyaAllah kita orang akan keluarkan sikit-sikit. So untuk promote EP kita orang ni, kita orang ada buat macam mini tour lah tahun lepas, 2019. Agak lambat sebenarnya masa sebab kita orang juga salah kita orang macam indecisive sebenarnya. Nak buat tour ke tak, lepas tu fikir duit lah apa semua ni. So bila sampai masa decide untuk buat tour tu dah 2019 lah. Tapi kita orang macam tak kisahlah kan, sebab kita orang bukannya band besar yang orang anticipate ke apa ke. Even kalau aku ambil ni dan bagi kat setengah orang pun ada je yang tak tahu. Dia akan macam baru release ke. Padahal dah 2 tahun dah. So masa tour tu kita orang buat disebabkan kekangan kerja, dan juga kita orang baru dapat second guitarist, so Hazri. Macam proses nak biasakan diri main berempat tu, sebab sebelum tu main bertiga. That's why dalam inlay tu ada 3 orang kan. Nak membiasakan diri dengan Suhazri, dah satu tempo, and then kerja, masing-masing kerja apa semua. Kita orang decide macam okay lah, buat mini tour je dekat Peninsula je. And then tarikh pun ada beberapa tarikh macam tu je lah, tak adalah besar-besaran kan. So end up okay lah. Dia mula lepas raya 2019, bulan 7 macam tu, sampailah ke bulan 12. Tapi bunyi macam hebat lah, tapi sebenarnya tarikh tu jauh-jauh. So tak adalah pack sangat. Kita orang mendapat persetujuan dengan band-band yang sanggup teman kita orang sepanjang tour tu. Contohnya ni lah kawan-kawan kita orang Berdosa, Mothflesh dan juga Dionysian. Ni memang geng berat lah. Kita orang pula yang jadi ringan kalau compare dengan diorang. Diorang macam berat gila. Dan also ada juga band-band lain yang join satu tempat macam tu je lah. Macam Glass, 21 Miles Away, banyak lah. So terima kasih banyak kepada diorang. Overall disebabkan ini first time kita orang buat mini tour, and also kita orang tak ada like backup media ke apa ke. Memang buat sekadar buat je. Dia punya return tu dari segi pulangan, dari segi duit ataupun dari segi reception audience, mungkinlah tidak mencapai apa yang kita orang nak. Tapi bagi kita orang it's a learning curve lah. So selepas ni kita tahu okay nak buat macam mana. Adalah lesson learn kat situ. In a way aku syukur je, alhamdulillah. Walaupun dia tak seberjaya yang aku harapkan awal-awal dulu, tapi in hindsight bila fikir balik macam banyak je benda belajar. Kena bersedia macam ni, kena bersedia macam tu. So aku bersyukur je lah.